Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung dengan deductible co-insurance dan soalan yang melibatkan penyelesaian masalah tentang insurans. Okey, terdapat beberapa peruntukan dalam kontrak insurans yang menyebabkan pemegang polisi mungkin menerima pampasan kurang daripada kerugian sebenar dan perlu menanggung sebahagian daripadanya. So peruntukan yang kita cakap ni, ini kita panggil sebagai deductible dan juga co-insurance. So kita tengok lebih detail. Okay, apa dia deductible? Deductible ialah jumlah yang perlu ditanggung. Okay, jumlah yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi. Okay, sebelum layak membuat tuntutan daripada syarikat insurans. So nilai deductible ni pemegang polisi mesti bayar. Okay, mesti tanggung. So kebiasaannya deductible terdapat dalam kontrak insurans harta, insurans perubatan dan kesihatan, medical card dan juga insurans motor. Peruntukan ini tidak terdapat dalam insurans hayat dan juga insurans liability diri. Okay, kita tengok contoh 4. Okay, dia kata Puan Suhaila telah membeli insurans motor untuk keretanya yang mempunyai peruntukan deductible sebanyak RM300. Okay. Sepanjang tempoh insurans tersebut, Puan Suhaila telah mengalami 3 kali kemalangan. Okey, 3 kali kemalangan. So kemalangan tu berlaku pada bulan Mac, Julai dan juga Ogos. Ini salah ni. Okey. Yang mana setiap bulan kerugian tu jumlah dia RM2,800, RM250, RM400. Nyatakan sama ada Puan Suhaila boleh membuat tuntutan terhadap kerugian yang dialami atau tidak. Jika ya, nyatakan jumlah bayaran pampasan yang boleh dituntutnya bagi setiap kerugian yang dialami. Maknanya dia nak tanya soalan dia, adakah Puan Suhaila boleh buat claim terhadap syarikat insurans ataupun tidak. So kita tengok kat sini. Pertama sekali, kita kena ingat tadi jumlah deductible dia adalah RM300. Jumlah deductible dia RM300. Maknanya RM300 ni nilai yang mesti Puan Suhaila bayar. So pada bulan Mac, kerugian yang dialami adalah sebanyak RM2,800. Jumlah ni lebih daripada nilai 300, bermakna dia boleh buat tuntutan. So berapa nilai pampasan tuntutan yang dia akan dapat adalah kita kena tolak nilai kerugian yang dialami tolak dengan nilai deductible. So nilai yang dia akan dapat adalah RM2,500. So dia boleh claim dan dia dapat bayaran pampasan tu dalam nilai RM2,500. Manakala bulan Julai, kemalangan tadi mengalami kerugian sebanyak RM250. Deductible dia RM300. Kurang daripada nilai deductible. Bermakna dia tak boleh buat tuntutan. Jadi bila tak boleh buat tuntutan, maknanya takkan adalah bayaran pampasan. Sebab nilai deductible dia nilai kerugian kurang daripada nilai deductible. Bulan Ogos pula kerugian dia RM400. Lebih daripada nilai deductible, jadi dia boleh buat tuntutan dan bayaran pampasan dia bernilai RM100. So nilai kerugian tolak dengan nilai deductible dia. So nilai baki tu adalah bayaran pampasan yang dia boleh claim, yang dia akan dapat. Faham ke kat sini? Kalau nilai kerugian lebih daripada nilai deductible, so boleh buat tuntutan, barulah ada bayaran pampasan daripada, baru cikgu cakap tadi malam ni. Nilai deductible tu nilai yang perlu ditanggung. Maknanya bila kita ambil insurans, kita akan ada satu klausul fasal yang mana dia ada syarat dia. Dia kata nilai deductible kita adalah RM300. Bermakna kalau apa-apa berlaku kerugian ataupun kemalangan, kita nak claim.
nilai klaim yang kita nak, kerugian kita alami tu mesti lebih daripada nilai didaktiba. Okey, barulah kita boleh claim. Dia ibaratnya maknanya kita kena bayar 300. Walaupun kita ambil insurans tu, kita ambil insurans. Okey, kita ambil insurans kan. Syarikat tu sepatutnya akan menanggunglah kerugian kita, bukannya sepenuhnya. Okey, dia tak akan bayar tak akan tanggung sepenuhnya. So, dia akan tanggung sebahagian. So, sebahagian lagi tu kita kena bayar. Jadi dekat sini kalau dia kurang ni daripada 300, kita takkan boleh buat tuntutan. Jadi bila tak boleh buat tuntutan, tak akan ada pampasan yang kita dapat. Nilai kerugian mesti lebih daripada nilai didaktiba. Okay, baru boleh buat tuntutan, barulah akan dapat bayaran pampasan. Cara nak tahu nilai bayar pampasan, kita tolak. Nilai kerugian kita kena tolak dengan nilai berapa banyak nilai didaktiba kita. Setiap insurans, setiap company insurans pun berbeza-beza nilai didaktiba dia. Okay. Okay, kat sini kata dalam insurans motor, pemegang polisi bertanggungjawab penanggung didaktiba wajib. Wajib sebanyak RM400. Sekiranya kenderaan yang diinsurankan itu dipandu oleh individu yang tidak dinamakan dalam polisi. Bila kita buat insurans motor, kita akan letak nama kita. Kita boleh tambah penama individu lain yang bawa kenderaan kita. Contohnya, saya buat atas nama saya insurans tu. So, saya tambah nama suami saya. So, kalau suami saya bawa kereta berlaku kemalangan, dia boleh claim sebab nama ada. Tapi kalau saya buat insurans motor, saya ambil insurans motor tapi saya tak namakan suami saya dalam polisi tu, kalau berlaku kemalangan, so tak boleh claim sebab orang yang bawa kereta tu bukan yang ada dalam penama insurans. Yang kedua, individu tersebut dinamakan dalam polisi tetapi berumur bawah 21 tahun. Nama ada tapi umur dia tak sampai 21. Kemudian pemegang lesen memandu sementara, lesen L bukan lesen P, dan kalau dia lesen P pun tempoh dia masih lagi kurang daripada 2 tahun. So kalau nilai ni, kalau ada antara ni yang berlaku, so dia kena bayar, wajib tanggung 400. Dan dia cakap kat sini, nilai didaktiba adalah mengikut budi bicara syarikat insurans. Bermakna setiap syarikat insurans dia akan nilaikan didaktiba tu berbeza. Okey. Tadi contoh 4. So sekarang tengok contoh 5. Contoh ni ada dalam buku teks. Sherlyn mempunyai polisi insurans perubatan dengan didaktiba sebanyak RM30,000 setahun dengan had tahunan bernilai RM300,000. Ni nilai didaktiba dia RM30,000 setahun. Pada tahun pertama dalam tempoh insurans, Sherlyn telah dimasukkan ke hospital untuk pembedahan appendix dan dikenakan kos rawatan sebanyak RM8,000. Pada tahun berikutnya, Sherlyn perlu melakukan pembedahan jantung dan dikenakan kos rawatan sebanyak RM210,000. Nyatakan jumlah yang perlu ditanggung oleh Sherlyn dan juga jumlah yang dibayar oleh syarikat insurans, maksudnya pampasan, bagi tahun pertama dan juga tahun kedua tempoh insurannya. Macam mana nak kira? Yang pertama sekali tadi, kita nak tahu kita boleh tuntut ataupun tidak, buat tuntutan atau tidak, kita kena tengok lebih atau kurang daripada nilai didaktiba. Nilai didaktiba kita adalah RM30,000 kerugian ataupun untuk insurans perubatan ni, kita tak panggil kerugian lah, kat sini kos rawatan tu RM8,000, jadi kurang. Bermakna tak boleh tuntut, takkan ada nilai pampasan yang dia akan dapat. Maknanya syarikat insurans tak perlu bayar pada Sherlyn, tetapi Sherlyn yang perlu menanggung jumlah kos rawatan RM8,000 sebab dia kurang daripada
RM30,000. Okey, untuk tahun kedua, kos rawatan dia RM210,000. Lebih daripada RM30,000 nilai deductible. Bermakna, okey, nilai RM30,000 ni adalah nilai yang Chelin akan bayar. Dan papasan yang dia syarikat insurans yang akan bayar tu bernilai RM180,000. Okey, berapa nilai kos rawatan tolak dengan nilai deductible. Bermakna sebenarnya kos rawatan tetap kena bayar penuh, RM210,000. Tapi siapa yang akan bayar? Jadi siapa yang akan bayar? Disebabkan nilai kos rawatan tu lebih daripada amount deductible, dua-dua akan bayar. Pemegang polisi akan bayar, syarikat insurans pun akan bayar. So nilai dia bergantung kepada nilai amount deductible. So Chelin kena bayar RM30,000. Syarikat insurans kena bayar RM180,000. Kalau kita tambah ni, kita akan dapat hasil dia sama dengan kos rawatan. Kat sini faham tak? Kalau tak faham boleh tanya, boleh kat mic, boleh tanya. Ataupun kalau tak nak buka mic, type dekat chat. Okay? Alright, okay. So kita pergi next. Faham setakat tu, okay. So tadi yang saya terangkan adalah deductible. Okay, nilai yang perlu dibayar ataupun ditanggung oleh pemegang polisi. Sekarang ni kita tengok apa dia co-insurance. Okay, co-insurance ialah perkongsian. Okay, perkongsian bersama kerugian antara syarikat insurans dan juga pemegang polisi. Okay, saya dipanggil co-insurance. Bagi fasal co-insurance dalam insurans harta, pemegang polisi, fasal ni maksud dia tadi lupa dah saya. Macam syarat lah, macam dia punya bahagian-bahagian dalam co-insurance tu. Okay, so dalam co-insurance untuk insurans harta, pemegang polisi dikehendaki menginsurankan hartanya pada suatu jumlah tertentu. Tertentu berdasarkan peratusan co-insurans yang ditetapkan oleh syarikat insurans daripada nilai nilai boleh insurans harta tersebut. Okey. Maksudnya insurans pemegang polisi perlu menginsurankan harta dia, jumlah harta yang diinsurankan tu berdasarkan kepada peratusan co-insurans yang telah ditetapkan daripada nilai boleh insurans harta tersebut. So kat sini tadi pasal tu maksudnya clause. Clause tu adalah bahagian daripada bab dalam undang-undang. Klausa je lah. So nilai boleh insurans harta. Nilai boleh insurans harta ni bermakna dia adalah nilai sebenar aset. Contohnya katakanlah rumah bernilai RM500,000. So RM500,000 itu adalah nilai sebenar aset rumah. Jadi nilai sebenar itu adalah nilai yang boleh insurans harta. Ataupun kos penggantian aset atau nilai lain yang dinyatakan dalam fasal penilaian polisi insurans. Sekiranya peruntukan co-insurans tidak dipenuhi, pemegang polisi perlu menanggung sebahagian daripada kerugian bersama-sama syarikat insurans. Katakanlah daripada RM500,000 itu adalah nilai sebenar aset, RM5,000. So dia kena bayar, katakan dia kena bayar sebanyak 50% contohlah. Dia kena insurankan, co-insurans tu sebanyak 50%. Jadi nilai co-insurans dia adalah RM250,000. So dia mesti bayar, mesti ambil RM250,000 tadi tu nilai. Kalau tak cukup nilai tadi, dia kena tanggung. Pemegang polisi tu perlu menanggung. Oleh itu, jika pemegang polisi ingin mendapatkan pampasan penuh, nak dapatkan pampasan penuh atau kerugian separa
maknanya separuh, nak dapat penuh semua sekali ataupun dia dapat kerugian separa, dia perlu menginsurankan harta tersebut mengikut peruntukan co-insurans dia. Kalau dia kata dia kena 50% lah dia kena co-insurans harta dia. Okey. So jumlah insurans yang harus dibeli. Okey, peratus co-insurans darab dengan nilai boleh insurans harta. Nilai boleh insurans harta ni maksud dia nilai sebenar aset. Kita tengok contoh. Belum masuk contoh lagi. Okey, ini formula. Formula ni ada dalam buku teks awak. Okay, yang pertama situasi dia, jika nilai yang diinsurankan adalah sama dengan jumlah insurans yang harus dibeli. Katakanlah nilai insurans yang jika nilai yang diinsurankan, okey, 100,000. Contoh 100,000 sama dengan jumlah insurans dibeli, 100,000 juga. Jadi bayaran pampasan untuk kita kira nilai pampasan, kita akan ambil formula dia jumlah kerugian tolak deductible. Dengan keadaan jumlah kerugian kurang daripada jumlah insurans yang boleh dibeli. Situasi yang kedua, jika nilai yang diinsurankan kurang daripada jumlah insurans yang harus dibeli, bayaran pampasan kita akan guna formula jumlah insurans telah dibeli bahagi jumlah insurans yang harus dibeli darab jumlah kerugian tolak nilai deductible. Okey, untuk situasi ketiga, mengalami kerugian menyeluruh. Maksudnya dia kerugian dia alami tu menyeluruh lah semua. Macam mungkin rumah dia terbakar, tak ada apa yang tinggal kan. So dia rugi sepenuhnya. So cara untuk kira bayaran pampasan, jumlah insurans yang telah dibeli tolak dengan nilai deductible. Okey, dengan adanya peruntukan deductible dan juga co-insurans dalam polisi insurans, premium yang dibayar akan menjadi rendah. Okay, kita tengok contoh. Okay, contoh dia, Encik Ismail ingin membeli insurans kebakaran. Dia ada rumah dan dia nak beli insurans kebakaran untuk rumah dia. So nilai boleh insurans rumah ialah 350,000. Maknanya dia nilai yang dia boleh insurankan, nilai rumah tu 350,000 sahaja. So polisi insurans kebakaran yang ingin dibelinya itu mempunyai peruntukan co-insurans untuk menginsurankan 80% daripada nilai boleh insurans hartanya. Dan deductible dia adalah RM2,000. Okey, kalau pemegang polisi 80% bermakna company ataupun syarikat insurans akan tanggung 20%. Okey, 20% lagi tu akan ditanggung oleh syarikat insurans. Okey, soalan yang pertama, hitung nilai jumlah insurans yang harus dibeli. Okey, macam mana nak kira? Okey, dia kata tadi dia mesti beli insurans bernilai 80%. So cara dia kita akan kira 80% daripada nilai aset rumah tadi, 350,000. So nilai yang perlu diinsurkan adalah sebanyak RM280,000. Okay. Soalan yang kedua, rumah Encik Ismail telah mengalami kebakaran dan jumlah kerugiannya adalah RM25,000. Hitung bayaran pampasan yang akan diterima oleh Encik Ismail jika dia menginsurkan rumahnya pada jumlah insurans yang harus dibeli. Okay. Kira juga bayaran pampasan jika dia menginsurkan rumahnya dengan jumlah 150,000. Seterusnya hitung nilai penalti co-insurans. So yang pertama tadi, dia insurankan rumah dia pada jumlah insurans yang harus dibeli. So kita akan guna formula nombor 1 lah. Sebab jumlah insurans yang harus dibeli tadi 280,000. Maknanya dia nilai insurankan juga sebanyak 280,000. So kita akan tolak. Deductible dia 2,000. Okay. Bayaran pampasan, berapa kerugian dia? Kerugian tadi dia 25,000. Jadi 25,000 tolak dengan 2,000.
So bayaran papasan yang syarikat insurans akan bayar pada Encik Ismail adalah RM23,000. Okay, situasi yang kedua, okay, dia ambil insurans untuk rumah tu, nilai insurans yang dia ambil adalah RM150,000. Sepatutnya dia kena ambil RM280,000. So nilai yang dia bayar insurans tadi kurang daripada nilai yang sepatutnya dia ambil insurans. Jadi kita akan ambil situasi yang kedua. Okay, so kita akan ambil yang kedua ni formula dia. So cara dia nak kira macam mana? Okay, so RM150,000 tadi nilai yang dia ambil per dengan nilai insurans yang sepatutnya dia ambil RM280,000 darab dengan nilai kerugian RM25,000. So yang ni awak kena kira dulu. Okay, tolak dengan RM2,000 nilai deductible. Jadi bayaran papasan yang dia akan dapat adalah RM11,392,086. Okey. Disebabkan oleh dia ambil insurans ataupun dia bayar insurans kurang daripada nilai yang sepatutnya diambil. Okey, jadi dia akan dikenakan penalti. Okey, penalti co-insurance. So macam mana nak kira penalti co-insurance? Okay, nilai kerugian tolak dengan nilai yang ini. Okey. Maksud dia yang ini ni kita akan ambil nilai ni RM150,000 per dengan RM280,000. Okey. So jumlah yang dia perlu bayar penalti ni pemegang polisi kena bayar. So dia akan bayar RM11,607.14. Okey, so dia kata dekat sini penalti co-insurance adalah bersamaan dengan 46.4% daripada jumlah kerugian. So macam mana dia dapat nilai ni? 46.4% ni. So nilai penalti ni bahagi dengan nilai kerugian. Okey, RM25,000 darab 100. So dia akan dapat nilai 46.4%. Maksudnya penalti yang dikenakan hampir separuh daripada kerugian yang dia perlu tanggung. Okey. Soalan yang ketiga, rumah Encik Ismail telah mengalami kerugian yang menyeluruh. Maknanya rumah dia terbakar. Terbakar sepenuhnya. Tak ada apa pun yang tinggal. Okey, so dia mengalami kerugian menyeluruh. So, jika dia menginsurans rumahnya dengan jumlah RM200,000, hitung bayaran papasan yang diterima. Okey, untuk situasi ni kita kena guna formula yang ketiga. Okey, iaitu jumlah insurans yang telah dibeli tolak dengan deductible. Jadi dia dah beli RM200,000, tolaklah dengan RM2,000. Jadi nilai yang dia, bayaran papasan yang dia akan dapat adalah RM198,000. Okey. Kerugian yang ditanggung Encik Ismail, okey dekat sini, kerugian yang ditanggung adalah RM350,000 tolak dengan RM198,000 tadi. So dia perlu tanggung nilai dia adalah RM152,000. Okey. Kalau kita tengok betul tadi, sepatutnya dia kena ambil insurans rumah dia, mestilah nilai dia RM280,000. Okey. Tapi kalau kita tengok nilai dia, dia hanya bayar insurans rumah dia sebanyak RM200,000. Kurang daripada nilai yang sepatutnya dia kena bayar untuk insurans rumah tadi. Jadi formula untuk dia dapat bayar papasan memang guna ikut formula ni sebab rumah dia mengalami kebakaran, dia rugi semua sekali. Okey, tapi dia tetap kena tanggung kerugian. Ini adalah nilai yang syarikat insurans akan bayar. Tapi kerugian yang dia akan tanggung, kerugian yang perlu tanggung adalah RM150,000. Ada soalan tak nak tanya? Faham ke? Tak ada. Boleh proceed.
Dengar tak ni? Boleh bagi feedback tak? Okey, boleh. Fala seorang je ada. Idea je seorang je yang ada. Yang lain semua tak ada ya? Semua Boleh. okey? Boleh? Okey. Boleh. Okey, kita sambung. So, jika pemegang polisi menginsurans hartanya dengan jumlah lebih besar daripada jumlah yang harus dibeli. Tadi, dia sepatutnya dia ambil RM280,000 tapi dia nak bayar lebih. So, maksudnya dia nak insurans harta dia lebih. Okay. So, bayaran papasan yang dihitung menggunakan rumus kod insurans akan melebihi jumlah kerugian sebenar yang dialami. Walau bagaimanapun, syarikat insurans hanya akan membayar bayaran papasan tidak melebihi jumlah kerugian yang sebenar. Bayaran maksimum untuk sesuatu kerugian adalah bersamaan dengan jumlah nilai muka insurans yang telah dibeli oleh pemegang polisi. Okay, tadi kita tengok contoh yang sebelum ni adalah ke insurans dalam insurans harta. So sekarang ni kita tengok kod insurans dalam insurans kesihatan pula. Okey. Untuk kontrak insurans kesihatan, kod insurans ditetapkan dalam fasa penyertaan peratusan khasnya bagi polisi insurans perubatan utama. Dalam fasa ini, pemegang polisi dikendaki menanggung sebahagian daripada kos perubatan yang dilindungi kontrak mengikut suatu kadar yang dipersetujui selepas mengambil kira peruntukan deductible jika ada. Sebagai contoh, penyertaan peratusan keinsuran adalah 80/20. Maksudnya 80% ditanggung oleh polisi. Ditanggung oleh polisi tu maksudnya syarikat insurans yang tanggung 80%. So 20% yang lagi baki akan ditanggung oleh pemegang polisi. So yang depan tu, yang di depan adalah nilai yang ditanggung oleh syarikat insurans. So yang nilai belakang, nilai yang ditanggung oleh pemegang polisi. Dan contoh 7, Kuan Chen mempunyai polisi insurans perubatan utama dengan peruntukan deductible adalah sebanyak RM500. Fasa penyertaan peratusan koinsurans adalah 75%/25%, 75/25 dalam polisinya. Hitung bayaran kos yang ditanggung oleh syarikat insurans dan Kuan Chen sendiri jika kos perubatan yang dilindungi polisinya adalah berjumlah RM20,600. So jadi kos perubatan selepas deductible sebab dia ada nilai deductible jadi kita akan tolak. So perubatan yang dia perlu bayar adalah RM20,100. RM20,600 tolak RM500. Okay, jadi tadi kita ada persen 75/25. So 75% syarikat ni akan bayar nilai ni adalah RM15,075. Kita kira daripada kos perubatan selepas tolak deductible. Okey. Bayaran kos yang ditanggung oleh Puan Chen pula adalah 25% daripada RM20,100 kena tambah dengan RM500. Okey. Kenapa kena tambah dengan RM500? Kalau kita kira nilai yang ini sahaja 25 tu kalau nilai separuh daripada ni RM25,000 ni sebenarnya kita akan bayar RM5,025. Tapi kenapa kena tambah RM500? Sebab nilai deductible tu nilai yang ditanggung oleh pemegang polisi. Jadi dia bukannya hanya perlu tanggung kos tu RM5,025, dia kena tanggung juga yang ini. RM500. So nilai yang perlu dibayar oleh Puan Chen adalah RM5,525. Okay, kalau kita totalkan semua sekali, nilai ni, kita akan dapat balik nilai kos perubatan. Dia tak akan lebih lah daripada nilai itu. Sebab tu dia kata, kalau dia ambil lebih daripada
nilai dia tadi, syarikat insurans tu tetap tak akan bayar sepenuhnya 20,600 dia tak akan bayar semua. Dia akan pemegang polisi tu akan bayar juga sedikit, tapi biasanya nilai dia kecil lah sebab ini kan 75% dengan 25. So kita hanya bayar 25% tambah dengan nilai deductible tadi. Maksudnya syarikat insurans bayar lagi banyak. Tapi bukan bayar sepenuhnya. Akan bayar lebih daripada nilai yang sepatutnya. Okay, so sebagai apa dia panduan untuk membuat pilihan insurans yang terbaik, yang pertama kena tahu jumlah perlindungan yang diperlukan. Kita nak perlindungan banyak mana? Nak RM50,000, nak perlindungan RM100,000, so kita kena tengok jumlah perlindungan. Yang kedua, kita kena bandingkan kadar premium dan juga manfaat insurans. Kalau kita ambil RM150 sebulan bayar, apa manfaat insurans kita akan dapat? Kalau kita ambil RM200, apa manfaat insurans kita akan dapat? Yang ketiga, kena faham skop perlindungan. Faham skop perlindungan, terma dan syarat polisi. Maksudnya kalau RM150 premium setiap bulan, apa perlindungan yang dia akan tanggung? Adakah dia akan tanggung sakit apa? Bukan semua sakit. Okay, syarikat insurans tak akan tanggung. Dia ada terma dan juga syarat polisi. Seterusnya, elakkan perlindungan yang tidak perlu. Okay, kena ambil yang betul-betul yang kita nak. Contohnya, insurans kereta. Kalau insurans kereta, motor kan, kita boleh pilih yang basic kan, insurans pihak ketiga kan. Tapi kalau kita rasa kita nak tambah, kita boleh tambah. Tapi kalau kita rasa benda tu nilai tu tak perlu pun kita tambah, jadi tak perlulah kita ambil. Kita kena ambil benda yang kita perlu. Elakkan perlindungan yang bergepek-gepek tu, tambahan eksternal tu yang tak perlu tak payah tambah. Okay. Okay, tengok satu contoh sebelum kita habiskan habis kot. Okay. So contoh 8 ni, Jasnita ingin membeli polisi insurans perubatan. Okay, dia nak beli insurans medical card untuk diri dia. So dia nak membuat perbandingan faedah bagi pelan polisi dua buah syarikat berbeza XX dan YY. So ada jadual kat sini. Kalau kita tengok yang pertama, had tahunan keseluruhan, okay, dua-dua nilai dia sama. Maknanya dia akan dapat cover sebanyak RM50,000. So kalau dia masuk hospital, okay, bila dia masuk hospital, dia gunakan bilik hospital dan juga makanan, dia akan dapat perlindungan sebanyak RM160 sehari. Maksimum dia 365 hari setahun. Maknanya tak kira lah, dia tak ada jumlah had lah. Maknanya kalau sepanjang tahun tu sakit, masuk hospital, masih boleh lagi claim. Macam tu. So kalau untuk syarikat YY, nilai dia 200, lebih tinggi daripada XX, tapi dia ada nilai maksimum. Nilai maksimum dia boleh masuk hospital tu boleh claim. Kalau lebih daripada 200 hari, dah tak boleh nak claim dah. Itu maksimum dia. So kalau katakan dia sakit dan dia masuk unit rawatan rapi ICU, okay, untuk company XX, dia akan bayar pada awak pampasan tu mengikut charge yang dikenakan. Kalau kita kena charge RM1,000, RM1,000 lah dia akan tolong bayarkan maksud dia. Tapi kalau YY ada nilai, RM400 je. Kalau awak masuk ICU kena bayar RM1,000, balance tu kena tanggung. RM400 je dia cover. Okay, dia ada nilai maksimum dia sama, 90 hari setahun. Bila kita masuk hospital, insurans ni dia akan bayar kita allowance harian. Kita stay dekat hospital kerajaan. Okay, nilai dia satu hari RM1. Okay, juga maksimumnya 365 hari setahun. Manakala kalau syarikat YY hanya akan bayar RM50 dan ada nilai maksimum setahun 200 hari. Okay, premium tahunan, maksudnya nilai yang dibayar setempoh 12 bulan adalah RM506.02. Kalau syarikat YY lebih sedikit, RM637.02. Jadi berdasarkan perbandingan syarikat ni, pelan polisi insurans mana yang lebih baik untuk Jasnita. So awak kena justifikasikan jawapan. So macam mana kita nak tengok? Okay.
Di sini dia kata kita akan pilih polisi XX. Okay. Kita tengok kenapa kena pilih polisi XX. Yang pertama, dia tengok dari segi nilai premium. Kalau kita tengok X dengan Y, nilai premium dia X lebih murah. Okay, jadi sebab tu dia pilih XX sebab dia lebih murah, premium tahunan. Walaupun had tahunan keseluruhan yang ditanggung tu RM50,000. Sama je. Tapi yang XX tu bayar lebih daripada YY. Lebih sedikit, lebih murah. So selain itu, faedah yang ditawarkan juga adalah lebih baik. Dari segi kita tengok tempoh perlindungan, iaitu sepanjang tahun bagi bilik hospital dan makanan dan juga allowance tunai harian di hospital. Kalau kita tengok dari segi ini bilik hospital dan makanan, okey, nilai dia memang lebih rendah, tapi kita tengok pada tempoh. Kalau katakan kita sakit berpanjangan kan, kita mesti lagi boleh claim. Tapi kalau company YY tu dia ada maksimum lebih daripada 200 hari dah tak boleh claim dah. Claim dia dikira sampai 200 hari saja. Okey, sama juga dengan nilai allowance tunai tu. Okey, sepanjang tahun. Tak kira lah banyak mana kita masuk hospital pun. So tambahan lagi, tiada had perlindungan bagi unit rawatan rapi. Bila kita masuk ICU, dia akan ikut nilai yang berapa kita dah kena charge. So jadi kat situ lebih untung. Kalau yang YY ni dia ada had. RM400 je dia akan bayar untuk satu hari. Kalau kita masuk ICU kena bayar lebih, maksudnya kita syarikat tu akan bayar RM400 saja. Balance kita kena bayar. Sebab itulah jawapan dia akan pilih polisi XX. So sebab dia tadilah. Okay, kita biasanya akan pilih insurans yang paling rendah lah. Sebab kita nak beri komitmen sepanjang tahun. Setiap bulan kita kena bagi komitmen. Okay. Ada soalan nak tanya? So, mula-mula tadi kita tengok pada deductible, lepas tu kita tengok co-insurance. Co-insurance tadi kita tengok co-insurance harta dan juga co-insurance perubatan. Macam mana nak kira nilai pampasan, dari formula dia. Sampai sini faham? Kalau ikutkan kita dah habis dah tajuk ni. Ada soalan tak nak tanya? Okey, faham. Jadi saya nak buat latihan. Soalan dah buku teks awak, saya tak pasti untuk berapa ni. Soalan nombor 8. Nombor 8 ke kejap Nombor ini 10 dan 11. Soalan buat latihan ni dalam buku kerja awak, soalan nombor 10 dengan 11 tak payah salin soalan. Kalau rasa rajin nak salin, boleh salin. So nanti next class kita akan bincang. Tak payah. 8 tak payah kot. Pos perubatan, tanggung. Tak payahlah. Buat nombor yang ni je, 10 dan 11. Okey, 8 tak payah. Kalau tak faham lagi nanti boleh tanya dalam grup. Okey, nanti ada kawan-kawan yang faham boleh terangkan.